Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari pertama sidang Dewan Rakyat. Antara isu-isu yang menjadi tumpuan pada hari pertama sidang Dewan Rakyat kali ini adalah tuntutan Sulu, isu Dark Side, dan proyek LCS. Kuala Lumpur. Perkembangan kes tuntutan kumpulan Sulu, budaya dark side atau pelacuran dalam talian, dan status terkini pembinaan kapal tempur Littoral Combatant Ship LCS. Kedua adalah antara tumpuan hari pertama mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat di portal Parlimen, soalan-soalan berkenaan akan diajukan pada sesi soal jawab lisan persidangan Dewan Rakyat. William Leong Ji Kin, PH Selayang, meminta Perdana Menteri menyatakan status kemajuan terkini berkenaan dengan kes tuntutan kumpulan Sulu dan garis masa yang boleh diberikan sebelum kes itu boleh dirumuskan. Sementara itu, soalan berkaitan peratus terkini pembinaan kapal LCS kedua serta jumlah bayaran telah diselesaikan Kementerian Pertahanan kepada Lumut Naval Shipyard (LUNAS). Untuk kapal itu akan diajukan Dr. Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, PN Tanah Merah, kepada Menteri Pertahanan. Pada sesi sama, Datuk Siti Aminah Aching, BN Beaufort, bertanyakan soalan kepada Menteri Komunikasi mengenai perancangan kerajaan untuk membanteras budaya dark side di media sosial dan tindakan terhadap pengendali akaun yang menawarkan aktiviti pelacuran dalam talian seperti platform X dan Telegram. Datuk Sri Richard Rayot, anak Jaim GPS Serian, pula meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan tindakan kementerian dalam mengawal masalah kenaikan harga keperluan asas. Juga dalam sesi sama, persoalan mengenai hasrat kerajaan untuk menyemak semula dasar two-state solutions atau penyelesaian dua negara bagi mempertahankan kedaulatan rakyat Palestin di Gaza diajukan Tan Sri Abdul Hadi Awang, PN Marang, kepada Menteri Luar. Datuk Idris Ahmad, PN Bagan Serai, meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan statistik bilangan taman asuhan kanak-kanak TASKA yang dikesan tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan tindakan penguatkuasaan terhadap TASKA berkenaan. Usai sesi itu, persidangan Dewan Rakyat diteruskan dengan pembentangan bacaan kali pertama Rang Undang-Undang Suruhanjaya, Penerbangan Malaysia, Pembubaran 2024 dan Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Pindaan 2024 oleh Kementerian Pengangkutan. Selain itu, turut tersenarai dalam aturan mesyuarat hari ini ialah usul daripada Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk dirujuk Datuk Wan Saifulruddin Wan Jan, PN Tasik Delugur, kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Dewan susulan kenyataan ahli parlimen itu yang mendakwa ada individu kononnya bertindak bagi kerajaan untuk memanipulasi, membatal atau menggugur pertuduhan kes mahkamah terhadap wakil rakyat itu. Mesyuarat kedua, penggal ketiga Parlimen ke-15 akan berlangsung selama 15 hari sehingga 18 Julai ini. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pilihan raya bukan tempat tentukan akidah pengundi. PRK Sungai Bakap.
Pilihan raya bukan tempat menentukan akidah pengundi, sebaliknya harus menjadi medan untuk parti politik menerangkan rancangan dan agenda yang diatur buat rakyat sekiranya memenangi kerusi terbabit. Sehubungan itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata jika ada pihak bertindak mengaitkan pilihan raya dengan akidah, mereka tidak sepatutnya disokong dalam mana-mana kampanye. Kampanye pilihan raya bermaksud kedua-dua pihak yang berlawan bercerita, berkongsi tentang dasar, rancangan, agenda mereka apabila mendapat kuasa memerintah dan bagaimana usaha untuk menolong rakyat. Pilihan raya bukan tempat untuk kita katakan bahwa pilih kami maka hang orang Islam, dan jika tidak pilih kami, hang bukan saudara kami lagi. Lebih kurang macam itu, dan itu tidak boleh. Ini bukan urusan menentukan akidah pemilih, tetapi adalah soal untuk menguruskan negara, katanya. Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada program ceramah perpaduan yang julung kali diadakan Sempena PRK Sungai Bakap di Taman Widuri, Sungai Jawi Nibong, Tebal malam tadi. Turut hadir Presiden Amanah Muhammad Sabu, Pengarah Strategik Amanah Zulkifli Ahmad, Ahli Majelis Tertinggi UMNO Zamri Abdul Qadir, dan calon PH Johari Arifin. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri turut berkata dalam PRK kali ini, masyarakat di Sungai Bakap bertuah karena ditawarkan seorang calon yang mempunyai kelulusan mengaji atau akademik yang cemerlang. Nak jadi pemimpin negeri kena ada sifat kepimpinan yang kuat dan amanah. Jadi sebaiknya angkat beliau, Johari, untuk jadi wakil rakyat di sini, Sungai Bakap. Insya Allah banyak kelebihan atau orang Sungai Bakap memilih calon kerajaan perpaduan karena di peringkat kerajaan negeri ramai exco boleh bantu pelbagai urusan, begitu juga di peringkat persekutuan, katanya. Sementara itu Muhammad meminta agar rakan-rakan lama dari BN menyokong Johari untuk memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. Saya dulu bersama BN kerja kuat. Kalau semua undi calon kita dalam kerajaan perpaduan, kita yakin boleh menang walaupun terdapat banyak isu perkauman dimainkan oleh pihak lawan, katanya. PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Johari dengan Abidin Ismail PN. PRK itu diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lepas akibat keradangan dalam perut. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wah, akhirnya PAS sudah berkomitmen untuk berjuang bersama-sama PH menerajui negara. Mereka akhirnya telah menyokong PH. Betulkah? PRK Sungai Bakap. Seorang pemimpin kanan PAS malam tadi memberi penegasan bahwa parti itu sama sekali tidak merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan yang dikuasai PH BN. Tak betul rupanya. Timbalan presidennya, Tuan Ibrahim Tuan Man, berkata tidak ada sebab untuk mereka mendukung kerajaan pemimpinan Anwar Ibrahim seperti yang dilakukan UMNO. Hari ini sedang viral berita kononnya PAS sedang berunding untuk menyertai kerajaan perpaduan. Bodah. Saya nak buat kenyataan penegasan. PAS tidak akan menyertai kerajaan PHBN. Tidak ada sebarang perundingan, tidak ada sebarang perbincangan, sama ada mesyuarat dalaman parti atau bersama dengan PN. Katanya ketika menyampaikan
berceramah pada program perdana Sempena PRK Dun Sungai Bakap di Simpang 4 seberang Perai Selatan malam tadi. Ahli Parlimen Kubang Krian itu berkata demikian sebagai mengulas laporan yang memetik kenyataan juru cakap kerajaan merangkap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berhubung perkara itu semalam. Bagaimanapun, menurut laporan Malaysia kini, Fahmi tidak mengesahkan maupun menafikan kabar angin yang PAS akan menyertai gabungan kerajaan persekutuan. Menjawab soalan pemberita berkenaan kabar angin itu, Fahmi berkata ada banyak perbincangan antara kerajaan dan pembangkang, terutama membabitkan kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, dia tidak menjelaskan secara khusus jika kerajaan dan PAS akan membincangkan tentang perkara itu. Soal perbincangan memang banyak berbincang. Kita lihat perbincangan antara Menteri Besar PAS contohnya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, serta perbincangan di kalangan ahli parlimen dengan Perdana Menteri, katanya. Tuan Ibrahim berkata PAS akan berpegang janji yang diberikan kepada rakyat sebelum ini, yaitu tidak akan mendukung Anwar dan DAP sehingga pilihan raya umum akan datang. Tiada sebab kami nak dukung macam UMNO. Waktu kempen pada rakyat, war-warkan no DAP, no Anwar. Wallahi, wabilahi, bersumpah. Selepas pilihan raya, apa yang berlaku? Dia jilat, langgar balik sumpah dia, masa kempen, PH, serang UMNO, macam-macam serangan dibuatnya, rakyat percaya UMNO takkan sokong Anwar dan DAP. Tiba-tiba selepas pilihan raya, dia langgar keputusan parti dia. Sebaliknya, PAS berjanji dengan rakyat, no Anwar, no DAP. Kita akan pegang janji sehingga pilihan raya akan datang, tegasnya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kau ingat kau polis, kami takut. Himpunan anti Anwar diteruskan. Penganjur tak gentar siasatan polis. Protes rakyat lawan Anwar yang dirancang pada 29 Jun di hadapan kediaman rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana akan diteruskan, kata penganjur. Juru cakap Pergerakan Demi Negara, Aidil Yunus, berkata mereka tetap tidak terpengaruh dengan ugutan daripada kerajaan melalui siasatan terhadapnya dan dua ahli jawatan kuasa penganjur, yaitu penyanyi veteran Dayangku Intan dan pengaruh Siti Zulaika Olivia. Selaku Perdana Menteri, Anwar cakap kalau dah setahun minyak tak turun, kita turun ke jalan. Kalau Anwar dah cabar, kita turun ke jalan, jadi dah tiba masa. Kita dah bagi 18 bulan dan lebih setahun. Sudah tiba masa kita turun ke jalanan dan perjuangkan hak kita, hak rakyat, kata Aidil yang dikenali sebagai YB Viral di media sosial berkata. Ini selepas Ketua PKR Putrajaya Fitri Aziz memfailkan laporan polis pada Kamis 20 Jun terhadap penganjur selepas pengumuman demonstrasi dibuat. Fitri dilaporkan berkata perhimpunan itu secara tidak langsung mengancam keselamatan negara, melabelkannya sebagai cobaan menghasut orang ramai untuk menggulingkan kerajaan dan mensabotase rancangan pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, Aidil berkata perhimpunan itu mempunyai 8 tuntutan yang mesti ditunaikan oleh pentadbiran Anwar. Antaranya ialah mengurangkan harga diesel, membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang disasarkan, memastikan sistem penjagaan kesihatan terjaga, menangani kenaikan kos sara hidup dan memberi peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen.
Sebab perhimpunan lebih besar daripada kami, ia bukan tentang kami. Seorang perlu bersuara terhadap kerajaan. Mungkin jika ahli parlimen pembangkang tidak boleh melakukannya, maka serahkan kepada kami. Kami tiada masalah. Kami akan melakukannya. Kami tidak mempunyai sebarang kepentingan politik, kata anggota Pak UMNO itu. Sambil menegaskan perhimpunan itu tidak mempunyai sokongan politik, Aidil mengalu-alukan orang ramai dan ahli parti politik untuk mengambil bagian dalam protes itu. Kami ada aktivis seperti Ketua Penerangan Pejuang, Rafiq Rashid Ali, dan beberapa lagi untuk menyertai kami. Saya telah diberitahu bahwa PKR Melaka dan beberapa rekan lama Anwar juga akan datang. Ada di antara mereka akan berucap di perhimpunan itu untuk mengingatkan dia, Anwar, tentang janji-janji yang dia sudah buat sebelum ini, tambahan Aidil. Nah, apa kata pendengar semua? Adakah kamu akan join perhimpunan ini? Siapa-siapa yang ingin join perhimpunan ini, beritahu di ruangan komen di bawah supaya kita boleh atur dulu tempat perjumpaan sebelum ke perhimpunan. Kita makan roti canai dulu baru bergerak ke perhimpunan ini. Apa kata? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kata-kata PH kini menghantui mereka sendiri. Kuala Lumpur. Kadang-kadang bukan rakyat nak kutuk Pakatan Harapan, PH. Sebaliknya, bayang PH yang mengutuk mereka secara kau-kau sekarang, kata pemerhati politik yang menggunakan akun Facebook ulasan Attack China. Ya kerana, katanya, yang kata daya saing jatuh salah Perdana Menteri, itu PH. Yang kata semua tender kena buka pun, PH. Yang kata harga petrol naik zalim itu, PH. Yang kata kadar cukai naik zalim itu, PH juga. Yang kata pelabur asing jual negara itu, PH. Yang kata kos kehidupan naik kerajaan tak guna itu, PH, katanya. Malah yang kata elektrik naik bebankan rakyat itu, PH. Juga yang kata hutang negara bankrupt negara itu, PH. Yang kata UMNO adalah penyamun, juga PH, katanya. Tambahnya lagi, yang kata MCA mengkhianati Cina, tak iktiraf sijil pemeriksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina UEC itu PH. Yang kata MIC tak jaga kuil itu PH, ujar beliau lagi. Oleh itu, menurutnya yang menghantui PH hari ini bukan orang lain, malah PH sendiri. Perihal PH melakukan apa yang mereka lawan hanya membawa satu maksud. BN adalah betul, tulisnya dalam postingan Facebooknya. Nah, apa pandangan rekan-rekan di luar sana? Adakah dakwaan ini atau pandangan ini betul? Atau memang apa-apapun atau sesiapapun yang menerajui kerajaan akan menghadapi masalah yang sama? Walau apapun, kita berharap Malaysia, negara kita, menjadi hebat satu hari nanti. Bukan tak hebat sekarang, memang hebat. Cuma orang putih kata trust the process. Sekian. Kejap. Ruangan komen terbuka. Sesiapapun boleh mengutarakan pandangan masing-masing. You are all welcome. Semua boleh singgah. Sekian.